Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih sudah bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata Perikatan Nasional akan tumbang dan bubar selepas kenyataan Tun Mahathir Mohamad. Mereka kata gara-gara Tun Mahathir Mohamad, Perikatan Nasional kini diambang kesusahan paling besar pernah dialami oleh gabungan itu. Ada orang kata sebelum ini Perikatan Nasional sudah mendapat rentak untuk dapat mendapatkan sokongan daripada kaum lain selain daripada orang Melayu. Namun demikian, di saat mereka sudah mula mendapat rentak, ada penganalisis politik, ada juga pemerhati politik kata Tun Mahathir kacau daun. Bagaimana tak kacau daunnya, kata mereka, gara-gara kenyataan Tun Mahathir kemarin, maka berlarianlah sokongan daripada para penyokong yang bukan Melayu, kata mereka. Ini dibuktikan salah satu parti komponen yang menyokong Perikatan Nasional, yang merupakan satu-satunya komponen yang bukan berasaskan Melayu semata-mata, yaitu Parti Gerakan, kini juga mula bersuara tentang Tun Mahathir. Dan Anda tahu, Tun Mahathir itu ialah penasihat kepada 4 buah negeri yang dipimpin oleh PAS. Makna kata Tun Mahathir Mohamad bukan secara tidak langsung, tetapi secara langsungnya mempunyai kapasiti besar, mempunyai tanggung jawab besar terhadap Perikatan Nasional, dan PAS juga pastilah mempunyai tanggung jawab besar terhadap Tun Mahathir. Itu sebabnya Lau, yang merupakan Presiden Parti Gerakan, mengatakan tindakan Tun Mahathir itu adalah satu tindakan yang memalukan. Dan beliau juga mengecam kenyataan Mahathir yang mengatakan orang India tak cukup setia terhadap Malaysia. Presiden Parti Gerakan itu berkata, tidak wajar bekas Perdana Menteri mempersoalkan kesetiaan lambang identiti kebudayaan Malaysia yang banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Presiden Gerakan Dominic Lau mengecam kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa masyarakat India tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Beliau berkata tindakan Mahathir mempersoalkan kesetiaan salah satu lambang identiti kebudayaan Malaysia berbilang kaum yang telah lama berada di negara ini maupun menyumbang kepada pembangunan negara dianggap tidak wajar dan memalukan. Apa yang menyedihkan, bekas Perdana Menteri itu dalam temu bual berkata telah pun compensated well masyarakat bukan Melayu ke atas sumbangan mereka. Bolehkah kita memberi pampasan kepada rakyat kita sendiri? Ahli politik perlu keluar daripada perigi politik cetek. Tidak guna kita mendabik dada sebagai sebuah negara yang pesat membangun, tetapi kepelbagaian dalam kalangan masyarakat diserang barah, katanya lagi. Lau berkata rakyat perlu bersatu dengan menerima fakta bahwa negara ini dibina atas landasan perpaduan dan segala pemahaman dan silaturahim penting demi kemakmuran bersama pada masa akan datang. Menurutnya, beliau juga pernah mengutarakan kekesalan berkaitan kenyataan kontroversi daripada Mahathir yang menyelar parti politik pimpinan bukan Melayu sebagai parti pendatang pada PRK Pulai lalu dalam pertemuan sebelum ini. Kenyataan sebegini daripada seorang yang dilihat sebagai negarawan adalah sangat menyinggung. Kerajaan perlu menasihati beliau dan tidak terus tidak menanam perbezaan yang berkemungkinan memecah belahkan semangat bangsa Malaysia yang telah kita bina selama ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kenyataan seperti ini, maka makin kuatlah spekulasi mengatakan Perikatan Nasional tidak akan mampu bertahan lama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini pasti mengejutkan Anda semua karena ada kaitan dengan jutawan. Jutawan apa? Jutawan senyap.
Jutawan senyap masuk hospital, proses SPRM ditangguh. Siapa jutaan senyap ini? Dipetik daripada Harapan Daily. Sesulan Tun Daim Zainuddin dimasukkan ke hospital, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menetapkan tarikh baru untuk merakam keterangan bekas Menteri Kewangan itu. Oh, rupa-rupanya jutawan senyap yang disebut dalam Harapan Daily ini merujuk kepada Tun Daim Zainuddin. Ini sebabnya SPRM menangguhkan rakaman siasatan terhadap Tun Daim Zainuddin kerana beliau dimasukkan ke hospital. Harap-harapnya beliau cepat sembuh dan diharapkan kita tahu apa penyakit beliau atau masalah kesehatan beliau tidak lama lagi. Proses yang sepatutnya berlangsung hari ini ditangguhkan hingga ke tarikh baru yang diperoleh kelak. Berita harian memetik sumber sebagai berkata, temu bual dengan tokoh yang turut digelar sebagai The Silent Millionaire atau jutawan senyap itu perlu dijadwalkan semula memandangkan Daim dimasukkan ke hospital. Ada netizen mula mengatakan supaya mereka berharap kemasukan Daim Zainuddin ke hospital itu bukanlah kerana terlalu stres, bukan kerana terlalu kemurungan kerana disiasat oleh SPRM. Mereka berkata, kita doakanlah supaya punca Daim Zainuddin masuk hospital bukan kerana terlalu stres oleh siasatan SPRM. Kami dimaklumkan beliau dimasukkan ke hospital minggu lalu, jadi kami kena tetapkan tarikh baru, katanya lapor FMT. Dalam affidavit yang difailkan bersama permohonan semakan kehakimannya pada 10 Januari lalu, Daim mengatakan bahawa beliau kehilangan 50 bilion ringgit apabila memutuskan untuk menyertai politik dan berkhidmat kepada negara sekitar 1980-an. Kata Daim, jika saya kekal dalam perniagaan untuk mengembangkan aset ini secara aktif, nilai untuk pegangan saham cair, liquid stock holding saya saja akan bernilai lebih RM50 bilion hari ini. Itulah kos pribadi saya hari ini dalam keputusan menyertai kerajaan. Seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka yang dinyatakan, keputusan saya untuk menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian keuangan yang besar kepada diri saya dan keluarga saya, katanya. Dedahnya lagi dalam affidavit bagi mencabar tindakan SPRM yang menyiasat dan membekukan aset beliau dan keluarga termasuk syarikat Menara Ilham Sdn Bhd, aset cair beliau berjumlah kira-kira RM750 juta bersamaan dengan 250 juta US dollar sebelum menyertai kabinet. Dengan pendedahan ini, kita memang menghormatilah kekayaan Daim Zainuddin. Beliau memang seorang yang sangat kaya. Ialah kita boleh gelar beliau sangat kaya dengan kekayaan beliau dengan aset cair 750 juta. Itu bukan satu jumlah yang kecil. Bahkan apabila Daim Zainuddin kata kalau dia masih lagi meneruskan perniagaan, dia kini mempunyai 50 bilion ringgit aset cair. Tapi beliau nyatakan itulah sumbangan terbesar beliau kepada Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dr. Mahathir tidak layak cakap soal kesetiaan. Dia pun tak setia. Itu kata seorang pemimpin. Nah, saudara-saudara sekalian, ini rahsia paling besar Mahathir yang tak pernah kita dengar, yang tak pernah didedahkan kepada kita, akhirnya sampai sudah ke telinga kita. Tapi yang menjadi tanda tanya kepada saya sendiri ialah kenapa dia digelar tidak setia?
Adakah dia tidak setia kepada negara? Tidak setia kepada sesiapa? Ikuti terus ulasan ini. Tapi adakah Anda juga setuju dengan kenyataan tajuk kepada isu ini? Dr. Mahathir tak layak cakap pasal kesetiaan. Dia pun tak setia. Apa pendapat Anda? Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiada sebarang hak untuk mempersoalkan kesetiaan masyarakat India di negara ini. Dan kenyataan sensitif yang dikeluarkan oleh beliau baru-baru ini tidak perlu dilayan sama sekali. Presiden MIC Tan Sri S.A. Vineswaran berkata, parti itu mengambil pendekatan untuk tidak melayan kenyataan sensitif. Yang dikeluarkan itu malah akan menumpukan fokus kepada perkara lain yang lebih penting. Kesetiaan ini adalah satu konsep yang tiada kena mengena dengan Tun Mahathir kerana dia tak setia pada UMNO. Dia tidak setia pada Bersatu. Dia tidak setia pada Pakatan Harapan yang telah melantik beliau menjadi Perdana Menteri kali kedua pada tahun 2018. Kita tak nak komen pada orang yang tak faham erti setia. Jadi kalau dia cakap soal kesetiaan, biarlah dia cakap. Kalau dia faham, dia pun setia. Tak payahlah untuk dilayan, kita ada kerja lain. Katanya ketika ditemui selepas menghadiri sambutan Ponggal Berkatan Bangunan MIC di Kuala Lumpur hari ini. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV Starlet India Tanti TV mendakwa, masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Ketika ditanya jika MIC akan mengambil sebarang tindakan terhadap kenyataan berbaur perkauman itu, Vineswaran berkata ia terpulang kepada pihak kerajaan. Bagi pihak kami di MIC, kita ada buat keputusan di bawah Barisan Nasional pada masa itu. Dan kita berpegang pada prinsip itu, menghormati perlembagaan, katanya. Dalam masa sama, beliau turut mempersoalkan status tokoh negarawan yang diterima Dr. Mahathir. Sebab erti negarawan ini di negara Malaysia ini, di mana rakyatnya ialah majmuk. Negarawan ini adalah sepatutnya untuk setiap kaum. Komen dia tidak mengguris hati saya. Sebab kami setia, tetapi dia tak faham erti setia itu, katanya. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini ialah salah seorang netizen kata, maksud setia hanya boleh setia pada duit. Setia pada duit. Oh, itu pula seorang netizen dikata. Seorang lagi kata, hentam sama dia kau-kau, katanya lagi. Hentam kepada siapa? Hentam Tun Mahathir Mohamad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan. Selepas ini tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.